Alhamdulillah, jazakallahu khaira. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan balasan yang baik kepada saudara kita yang bertanya. Soalan yang bagus sekali. Bagaimanakah datangnya istilah Ahli Sunnah wal Jamaah? Betul ya, saya faham soalannya begitu. Iaitu berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda sallallahu memberitahu bahawa umat baginda sataftariqu ummati ila thalath wa sab'ina firqah ataupun millah, akan berpecah umat aku kepada 73 pecahan atau 73 jalan, kulluhum finnar, semua yang berpecah itu akan masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Maka bila ditanya oleh para sahabat, yang satu yang selamat itu yang mana ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab dalam satu riwayat, ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat itu adalah yang berpegang seumpama pegangan saya dan juga sahabat-sahabat saya. Jadi itulah dinamakan as-sunnah, yakni jalan Nabi dan jalan para sahabat. Dalam riwayat yang lain, apabila sahabat bertanya, siapakah al-firqatun najiyah, siapakah satu pecahan yang selamat yang tidak masuk neraka, Nabi SAW menjawab, al-jamaah. Yang selamat itu adalah al-jamaah, yakni jamaah umat Islam. Sesuai dengan sabda yang lain, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minas naini ab'an. Ya? Hendaklah kamu berserta dengan jamaah, yakni jamaah umat Islam, bukan jamaah parti politik ya, jamaah umat Islam. Dan jauhilah kamu yang berpecah-pecah, kerana syaitan itu dia berserta dengan yang seorang, dan syaitan kalau dengan yang berdua lebih jauh. Jadi kalau syaitan dengan yang berdua lebih jauh, tentulah syaitan dengan kesepakatan ulama-ulama atau jumhur ulama lebih jauh lagi. Bahkan Nabi SAW memberi jaminan, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah, Allah tidak akan menghimpunkan umat saya atas kesesatan. Makanya inilah dua elemen yang diistimbat oleh para ulama. Golongan yang selamat, pertama ahli sunnah, ikut kepada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Yang kedua adalah al-jamaah, golongan yang berpegang dengan pegangan majoriti umat Islam, as-sawadul a'zam. Wallahu a'lam. Orang awam yang dia dulu dalam ilmu amal, orang awam yang tiada guru dalam ilmu dan amal, apakah status keimanannya? Baik, keimanan ini dia ada 3 komponen ya. Iman yang sahih ni dia ada 3 komponen. Pertama, i'tiqadun jazim. Dia kena ada keyakinan yang pasti, tidak ada ragu-ragu. Kalau ada ragu-ragu itu akidah tidak sah ya. Kamu percaya tidak Allah ada, percaya, tapi itulah saya pun tidak pasti juga. Itu kan tidak sah. Kemudian mesti mutabiqul lil haqqi. Keyakinan yang tidak ragu-ragu itu mesti kena dengan realiti sebenar. Saya percaya, saya tidak ragu-ragu bahawa berhala ini Tuhan. Itu kan tidak sah juga. Walaupun dia yakin 100%, tapi berhala itu Tuhan, itu bukan realiti. Itu elemen yang kedua ya. Dan elemen yang ketiga, an dalil. Akidah dia itu mestilah terbina di atas dalil, bukan hanya semata-mata kerana diikut orang. Kenapa kamu percaya Allah wujud? Ialah semua orang kat Sibu pun percaya Allah wujud misalnya. Kan nanti kalau ada profesor dari Oxford kata Allah tak wujud, nanti kamu tukar fikiran. Kerana profesor dari Oxford tentu lebih hebat lagi pada fikiran kamu. Maka kalau tidak dengan dalil, di sinilah ulama khilaf. Maknanya mungkin dia tidak tahu kenapa Allah wujud, tapi dia betul yakin Allah wujud. Dia betul yakin Allah Maha Sempurna, tapi dia tidak tahu kenapa. Maka sebagian ulama mengatakan iman orang ini tidak sah. Tapi yang pendapat yang lebih kuat adalah imannya masih sah, tapi dia berdosa kerana meninggalkan menuntut ilmu tadi. Dia kena tahu dalil. Tapi dalil Allah wujud tidak begitu susah. Bukan mesti sampai belajar dengan begitu detail ya. Dalil Allah wujud kan alam ini ada. Tidak akan alam ini tercipta dengan sendiri. Kan reban ayam kecil pun tidak akan tercipta dengan sendiri.
Takkan langit, bumi, bulan, bintang, lautan dan juga daratan, manusia dan juga haiwan tercipta dengan sendiri. Takkan sistem badan kita yang ada jantung. Tadi pagi saya sudah cakap, jantung kita tidak kawal. Ada tidak tuan-puan yang boleh bagi jantung rehat 5 minit, nanti sambung balik? Dan ada tidak orang yang kalau jantung sudah berhenti, dia boleh pastikan jantung itu bergerak semula? Kan di IJN ramai orang mati sakit jantung. Kalau jantung kita tidak kawal, tak nampak Allah lagi. Berarti Allah yang kawal diri kita. Puan-puan biasa tak beli kosmetik, alat-alat inilah, cleanser, toner, moisturizer. Kenapa habiskan duit beli kosmetik? Kan supaya nampak cantik, nampak awet muda. Tapi secara jujur, letaklah kosmetik banyak mana pun, lama kelamaan kan kulit makin kendur, mata mula kabur, buka tudung, ya Allah, uban berterabur, makan benda keras pula gigi gugur. Itu kan semua tanda nak masuk kubur. Padahal kita tak mahu kulit kita kendur, tak mahu mata kita kabur, tak mahu uban kita berterabur, tak mahu gigi kita gugur, tak mahu masuk kubur. Tapi itu kan perpusingan hidup, siapa yang kawal? Dia bukan susah sangat untuk tahu dalil bahawa Allah itu wujud, Allah Maha berkuasa dan sebagainya. Tapi secara ringkasnya, kalau tidak belajar bab tauhid, ulama khilaf ya dari segi dalil tadi, yang mengatakan tidak tahu dalil, tidak sah imannya, dan yang mengatakan masih sah tapi menanggung dosa kerana meninggalkan mengetahui dalil. Jadi nak tak nak, bab agama kita kena berguru, kena cari guru yang betul, belajar tentang akidah kita, belajar tentang amalan kita, dan belajar tentang membersihkan hati kita supaya kita terlepas daripada dosa meninggalkan menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu merupakan satu kefarduan ke atas setiap orang Islam. Wallahu a'lam. Betulkah ada pendapat ulama yang katakan sunnah Imam, yaitu sesuatu perkara yang diniatkan oleh Rasulullah untuk melakukan sesuatu amalan? Baik, sesuatu yang diniatkan oleh Rasulullah SAW untuk bagi dia lakukan, itu termasuk dalam sunnah ya. Setakat yang saya mengaji, setakat yang saya faham, ya betul. Sebagai contoh, Nabi SAW baginda bertanya kepada orang-orang Yahudi di Madinah, kenapa orang Yahudi di Madinah pada hari Ashura, iaitu pada hari 10 Muharram, mereka berpuasa ya. Orang Yahudi ini ahlul kitab, mereka asalnya dapat petunjuk daripada para rasul mereka, tapi malangnya mereka ubah ya, ajaran-ajaran rasul itu mereka ubah. Lalu bila ditanya oleh Nabi SAW, mereka menjawab antara lain, pada hari 10 Ashura, pada 10 Muharram inilah Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam daripada Fir'aun. Maka kami itu berpuasa mensyukuri selamatnya Nabi Musa tadi. Jadi walaupun ini asalnya amalan orang Yahudi, tetapi kerana mensyukuri selamatnya seorang Nabi daripada musuhnya itu selari dengan syarak, Nabi bersabda, kami yang lebih layak bersyukur dengan selamatnya Musa. Lalu Nabi SAW memerintahkan orang Islam supaya berpuasa juga pada 10 Ashura. Bukan kerana nak mahu ikut Yahudi, tidak. Tapi kerana mensyukuri nikmat Allah, itu ajaran Islam. Lalu cuma Nabi SAW lebih suka kalau kita masih ada beza dengan Yahudi. Maka Nabi SAW menyarankan supaya hari Tasu'a, iaitu 9 Muharram juga kita puasa. Dan kalau aku masih hidup pada tahun hadapan, aku ingin berpuasa pada hari Tasu'a. Takdir Allah, tahun hadapan itu baginda SAW telah wafat. Maka puasa hari Tasu'a itu termasuk sunnah, walaupun tidak dilakukan oleh Nabi SAW, tapi baginda berazam untuk melakukannya kalau baginda masih hidup pada masa itu. Wallahu a'lam. Kalau betul saya faham soalannya, maka harap itulah jawapan yang betul. Wallahu a'lam. Ya. Ya, soalannya lepas ni ada sambungan lagi tak? Kalau ikut slide yang saya sediakan ada tentang akidah, dan ini lebih penting. Kalau bid'ah dalam akidah ini bahaya kalau kita tidak tahu. Tapi saya pulangkan kepada penganjur, ya mungkin ada yang nak ke Central Market, ada beli barang atau apa, jadi katanya ustaz sudahlah satu pembentangan cukup, mau buat 2 pembentangan nanti datang lain, pun saya akur saja dengan pendiam penganjur. Tapi kalau kata penganjur, alang-alang kita sudah kumpul orang, semua pun sudah ada di sini, apa salahnya ustaz bentangkan lagi 1 jam misalnya, pun saya akur. Jadi saya tidak ada apa pilihan tertentu lah ya.
Sebab kalau tidak ada, ya saya rehat nanti balik hotel, santai, makan-makan apa. Kalau ada pun insya-Allah saya masih ada tenaga untuk teruskan pembintangan yang berikutnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Muslim Bersatu. Jadi untuk sore yang pertama selesai. InsyaAllah kita akan melihat sedikit sore. Kemudian kita akan sambung lagi untuk sore kedua insyaAllah. Mungkin ada yang kita akan sore yang ada lagi insyaAllah. Dan sore ini kita akan lakukan insyaAllah. Jadi saya beda bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.